Bulan inilah dipanggil penghulu segala bulan. Bulan ini dipanggil bulan kebaikan yang banyak. Ramadan Al-Mubarak. Kenapa kita kata kebaikan yang banyak? Sebab tu tuan-tuan datang. Betul tak? Kalau tak Ramadan, tuan-tuan datang ke? Saya tanya lah. Datang? Datang? Mana datang 3 staff? Aku tahu siapa yang datang. Aku ngajar sini. Berkat Ramadan sampai terpaksa AJK buat khidmah. Tahu? Orang soleh zaman dulu, satu waktu dia tak dapat sembahyang jemaah, orang lelaki, dia akan termenung selama 3 hari. Dia berkabung, dia tak cakap orang, dia sedih 3 hari. Dah sampai sahabat-sahabat kata, dahlah jangan sedih, tak apalah, lain kali kita sembahyang jemaah. Tak, aku dah tinggal satu waktu jemaah, dia sangat sedih. Kita 11 bulan, brother, 11 bulan babe, tak datang. 11 bulan tak datang surau, Ramadan puk muncul. Tak ada apa-apa, no problem, nothing happen to me. Yes, nothing happen to you. Betul. Awak tetap kerja, betul. Awak tak dapat gaji, betul. Anak awak tetap sihat, betul. Bini awak tak sihat, betul. Betul. Rumah awak tak ada, tak roboh, betul. Tapi ingat kita baca tadi, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina, kekasih kami, wa syafi'ina, pemberi syafaat pada kami, wa zuhrina, harapan kami, wa maulana Muhammad, pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap itu. Dialah harapan kami untuk kita, ditolong kita dari akhirat. Dialah harapan kita untuk beri syafaat. Tapi kalau dia marah kat kita, apa tanda dia marah kat pergi surau? Apa tanda? Rasulullah pernah di Madinah, dia panggil anak muda, dia kata kau standby, satu hari nanti aku nak kumpul kayu api, aku nak bakar rumah orang-orang yang tak pergi berjemaah. Kalau Rasulullah hidup, umat tuan-tuan yang terbakar habis tau. Yang muncul-muncul berpuasa ni lah, dah bakar tau. Kenapa? Rasulullah marah, tak suka. Sebab tu saya kata lepas ni berkat Ramadan ni, biar berkat ni dapat kat kita lepas Ramadan. Lepas Ramadan tu kita datang sembahyang jemaah, tak dapat maghrib datang isyak, tak dapat isyak datang subuh, tak dapat hujung minggu zuhur asar datang. Jangan jadikan Ramadan ini hanya tempat datang pada bulan-bulan Ramadan sahaja. Macam cek RM200 sahaja. Tahu? 320 sahaja. Abang kena fikir kita nak ke dapat murka Allah. Adik-adik kena fikir kita nak ke dapat murka Allah ialah muka Rasulullah. Rasulullah kalau dia marah, mana Allah marah. Kita nak ke? Sampai Rasulullah kata aku nak bakar rumah orang-orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Ini TPS betul Taman Pelangi Sunyi. Jangan nanti orang panggil bukan Taman Pelangi Sunyi, TPS, tak pergi surau. Orang kata taman ni orang tak pergi surau. Dia pergi surau Ramadan ni. TPS tak pergi surau. Kau lagi mana TPS? Oh tu, tahu tak pergi surau. Orang sampai panggil taman tak pergi surau. Saya dulu saya ngajar kat atas, masuk surau ni kat atas. Lama dah saya ngajar sini. Dekat mana? Di sini Masa tu diorang sewa rumah, diorang kumpul-kumpul duit sewa rumah. Saya selalu bawa bini saya kan. Tengok sembahyang isyak tak ramai, belajar tak ramai. Orang saya kata, bang tak ramai, saya kata sini banyak Cina. Rakaat pertama Cina. Rakaat pertama saya kan, sini banyak Cina tu tak ramai orang datang sembahyang. Sekali surau dipindah sini, bulan puasa lebih kurang macam ni lah. Abang kata sudah banyak Cina, bukan, silap-silap, tukar kenyataan. Bukan banyak Cina, banyak Melayu tak pergi surau. Tu. Abang cakap, saya cakap betul lepas ni, tolong bang, tolong datang surau. Please. Kalau boleh khemah ni kita yang buka, kita pakai lepas Ramadan. Biar ramai yang sini, maghrib ramai, subuh ramai, isyak ramai. Tak payahlah ni. Bang, malu pakai baju Palestin, free Palestin. Nampak? Malu tak? Nak bebaskan Masjid Al-Aqsa, surau dekat taman pun tak pergi. Shame on you. Setuju tak cakap? Setuju tak cakap? Kita nak bebaskan Masjid Al-Aqsa surau rumah kita pun kita buat tak boleh. Kita pergi nanti anak kita mati, mak kita mati, minta datang tahlil. Ni baru muncul. Bulan Ramadan itu pun seminggu je. Kita nak kata bebas Masjid Al-Aqsa, kita baca-baca kunut bagus ke apa? Di mana nilai kita pada agama kita, bang? Mana nilai kita pada jemaah kita?
Mana nilai kita takut Rasulullah marah kita sampai nak bakar rumah? Apa perasaan kita? Kita tak ada rasa apa-apa. Kita hanya boleh lepak-lepak, boleh dengar azan keluar. Kita hanya nanti Ramadan yang dinanti untuk pergi surau hari-hari. Tak boleh ni. Tak boleh. Akak kena galakkan suami, bang pergi surau bang, pergi surau, pergi maghrib, pergi Malaysia, pergi. Tak apa, anak saya jaga, pergi bang, pergi. Akak galakkan dia pergi, dia dapat 27, akak dapat 27 kat rumah. Tahu? Kita kena jadi ahli surau. Jangan hanya muncul pada bulan-bulan ni je. Jangan. Ni, siapa yang jarang muncul, yang saya tahu kebanyakan ni jarang muncul, ni lepas tarawih ni sujud syukur pada Allah. Ya Allah, engkau izinkan aku datang rumah engkau. Lama ni engkau tak izinkan. Sebenarnya Allah tak izinkan. Kita cakap macam-macam. Sibuk, kerja, apa. Lepas tu tak kira cabut balik, tak dengar. Dah hari lain tak datang belajar. Bila hari datang belajar tak nak dengar. Allah, orang soleh dahulu. Ada satu orang lelaki, dia semayang jemaah isyak. Dia sebenarnya nak semayang jemaah isyak. Tetamu datang rumah. Dia tengok tetamu tak balik lagi. Sekali tetamu balik, dia pergi masjid. Masjid dah tutup, orang dah balik. Orang dah keluar. Dia punya sedih, balik dia semayang isyak 27 kali. Nak samakan pahala tadi tu, 27 kali tu. Kemudian malam tu dia bermimpi, dia naik kuda. Orang kampung potong dia. Dia kat belakang, dia pukul kuda dia, tak boleh potong orang kampung. Dia tanya orang kampung, kenapa kuda aku tak boleh potong korang? Sedangkan aku bawa laju ni, dalam mimpi. Orang kampung kata, tadi isyak kami semayang jemaah, engkau tak semayang jemaah. Kami telah mendahului kamu dalam amal ibadah. Dekat masjid Patani Raya, pergi Patani Thailand tu. Pergi masjid Patani Raya, pergi masuk belah kanan. Belah kanan, kalau tak alih lah. Dia ada satu notice board, dia tulis. Satu waktu semayang sendiri, satu pahala. Satu waktu semayang sendiri, 25 kali. Dia ambil haji 25 kali. Satu hari, 125. 10 hari, 1250. 100 hari, 12,500. 100 hari, semayang seorang, 500 pahala. Dan jemaah, 12,500 pahala. Bawah dia tulis bahasa Thailand dengan bahasa Melayu, tidakkah engkau berfikir? Cukup untuk tarik orang. Tidakkah engkau berfikir? Sebab tu Ramadan ni kita nanti betul, kita nak buat ibadah betul, kita masuk sekolah latihan betul, kita latih diri kita agar dapat mendirikan jemaah bagi lelaki. Perempuan pun datang, sini ada kelas pengajian, belajar tauhid ada, saya ngajar 2 kali sebulan, ustaz-ustaz lain bagus-bagus datang. Datanglah, carilah masa bang, belilah kitab, belajarlah belajarlah tauhid, belajarlah fiqh, betul ke akidah. Jangan sampai nanti akidah salah, mati kafir, mati murtad, tak sedar. Datanglah sini, kena kenal dengan imam, kenal dengan pengurusi, kenal dengan setiausaha, kenal dengan pemandi jenazah kita. Siapa yang mandikan jenazah aku ni? Abang bang, saya duduk sana bang, nanti saya mati abang mandikan saya. Kenallah dengan keadaan kalau ada bukan jenazah yang bawa kita. Belajarlah tauhid supaya dalam kubur dapat jawab soalan, siapa Tuhan kau boleh jawab. Jangan sampai tak dapat jawab. Kumpullah amal banyak-banyak. Betul kita bekerja untuk sara kehidupan, dan kita kena bekerja untuk sara kehidupan kita di padang mahsyar, yang ini apa? Memerlukan pahala dan amal soleh. Nanti dalam kubur ditanya. Masuk kubur aja, dalam kitab Imam Qurtubi, kitab Arab, Imam Qurtubi kata malaikat muka nakir pegang kaki, buka mata, first time dia nampak muka nakir. Dia tak tanya, awak daripada mana? Tak tanya. Mati umur berapa? Tak tanya. Nama siapa? Tak tanya. Pangkat apa? Tak tanya. Sempat tak ambil EPF? Dia tak tanya. Dia terus, siapa Tuhan kamu? Dia pegang tongkat. Tak dapat jawab, dia berasah. Dia tanya, siapa lelaki diutuskan kepada kamu? Jawapan dia Rasulullah SAW. Kalau dekat muka bumi, buat sesuatu yang Rasulullah tak suka. Antaranya lelaki tidak pergi semayang jemaah di surau masjid. Rasulullah marah sampai Rasulullah kata, aku nak bakar rumah orang. Sampai nak bakar, tapi Rasulullah tak buat. Tapi rasa marah dia sampai nak bakar. Rasa geram dia sampai nak bakar. Kita boleh buat benda tu senang hati. Orang azan kita kat rumah buat tak kisah, kita lalu, kita tak singgah.
Dekat ofis tu tak fikir malam ni balik cepat lah, ada pengajian, boleh pergi surau masjid. Kita tak pernah fikir tu semua. Akhirnya mati dalam kebencian Rasulullah SAW. Ini yang sangat menakutkan, ini sangat membimbangkan. Sebab tu mesti ada tekad yang betul, mesti ada perjalanan yang betul untuk kita letakkan apa yang mesti tu mesti. Kadang-kadang orang datang sembahyang jemaah itu fardu kifayah, tapi mengaji kat masjid tak nak datang, dia tak sedar itu fardu ain. Ramai orang gagal pada bab iman tauhid, ramai orang gagal. Mereka tak pernah dengar banyak perkataan tauhid yang ulama beritahu. Imam Ghazali kata apa? Tidak sah saksi orang yang bersaksi kalau dia tak kenal apa disaksi. Imam Ghazali kata dalam kitab, saksi syahadah ni tak sah kalau tak kenal apa yang kita saksi. Allah tak kenal, tak sah syahadah. Rasulullah tak kenal, tak sah syahadah. Macam mana nak kenal Allah? Belajar tauhid. Bukan kenal Allah itu panjang pendek, bukan. Kenal sifat dia. Sifat pun tak tahu. Sifat 20 pun tak erti. Mana ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, nafsiyah. Tak pernah lalui. Ini yang kebanyakan dikena. Kebanyakan yang dibuat oleh ahli-ahli surau masjid. Ini akhir zaman ni memang gitu. Ramai orang tak ada ilmu. Air musta'amal tak tahu, dua kolah tak tahu, apa benda tak pandai, ini tak erti, itu tak erti. Amboi, sangat menakutkan lah. Keluar daripada kepompong jahil ni, mari kita sama belajar. Imam Syafi'i kata keluar dari lubang gelap ni, pergi belajar agama kat surau masjid. Cari masa, pastikan dia masa. Kalau nak pergi agama, nak kahwin, tak pergi orang kahwin, pergi belajar agama. Kenapa? Hukum dia wajib. Moga-moga Allah letakkan kita ni, Ramadan ni, sebagai tempat kita, tapak kita untuk mula mendekati surau masjid. Kalau boleh kemah ni jangan bagi buka, kita datang penuhkan. Sampai ujung Ramadan, kita datang penuhkan selepas Syawal. Walaupun saya cakap benda ni tiada tahun, walaupun saya cakap dengan jemaah yang biasa ada 30, itu hari saya gajar bila 30, 29, 28 Syaban tu hari terakhir ngajar kat sini lah. Kalau saya cakap dengan dia orang, kau saya ambil gambar, maksud satu line ni duduk, saya ambil gambar, nanti Syawal saya ambil gambar, muka sama je dia kata. Tapi saya kata bila AJK suruh pilih hari apa nak tazkirah ustaz, bagi saya pertama. Saya kata sebab pertama paling ramai orang. Kenapa? Saya nak beritahu satu mesej yang penting. Bang, tolong datang surau. Boleh? Bukan bulan puasa. Bulan puasa aku tak pergi, kau datang. Betul tak? Bulan puasa tak ada orang kempen, mari datang surau. Tak ada orang datang. Tolong datang surau lepas Syawal ni. Tolong datang meriahkan surau. Kita sama jemaah. Kita sama dapat rahmat, kita sama dapat berkat, dapat keampunan Allah, dapat reza Allah dengan duduk dalam kumpulan mengasihi Allah. Kena ambil semua jemaah, kita sama zikir. Nanti apa-apa urusan kat surau kenal. Ni pengungsi Muhammad Perusun, ni seusaha, ni Imam Ustaz Fauzi. Dulu Ustaz Fauzi pengungsi. Imam berdua lagi siapa? Profesor Bardi. Siapa lah yang kita lantik kenal imam. Jadi apa-apa kita memang nak kena minta tolong imam. Baca doa ke, minta tolong didoakan ke, nak betul-betul sembahyang hajat ke. Ini kadang-kadang datang-datang tanya imam mana? Yang kat sini lah imam, takkan imam aku tak tahu. Datang baru dah keluar. Datang dengan suara 3 suku, bawa pisang. Mana imam nak suruh tahlil? Aduh, sedih. Sedih tau. Abang tolong datang surau. Buktikan yang saya salah. Buktikan saya salah. Syawal nanti surau penuh. Saya kata surau, sekarang saya cakap, Syawal nanti hanya 3 line sampai Isyak. Saya cakap, please prove to me I'm wrong. Buktikan. Saya tengok bukti tu. Atau sama kot, 3 line juga. Kenapa? Ni banyak muka-muka saya nampak ni. Tunggu saya cakap. Tunggu. Padahal boleh datang boleh datang. Mana boleh datang lah. Kalau tak datang, tak ada datang, boleh datang. Jadi, tolonglah datang. Tolonglah datang. Penuhkan jemaah. Sama-sama kita angkat tangan doa. Belajar fiqah. Ini lagi satu saya nak beritahu. Sembahyang jemaah, pintu kena buka. Ini kena buka, langsi kena buka. Ini kena buka, ini kena buka. Sebab ini surau. Dalam kitab fiqah kata, bila surau, jemaah mesti boleh mendapatkan imam tanpa berundur. Kalau tutup ni, yang luar tak sah sembahyang. Ini tutup, yang dalam tak sah sembahyang. Tapi kalau belakang tu buka, yang belakang sah. Yang depan tak sah sembahyang sebab dia kena berundur untuk mendapatkan imam. Ini dalam fiqah. Waktu kita kata mesti datang belajar. Perempuan kena buka sikit. Perempuannya satu badan boleh lepas. Kenapa? Tak boleh ada ha'il.
Kami dulu masa belajar, masa tu kata 3. Ustaz Ghazali Abdullah, siapa yang geng-geng pondok ni kenal lah, Darul Atik Kuala Lumpur Baru. Dia datang bagi ceramah Nabi. Dia datang, dia pusing, masa tu perempuan tempat belah sana. Ada langsir tutup. Dia kata buka langsir. Tak buka memang tak sah. Bukan seorang cakap, ada 3 orang ustaz lagi cakap lepas tu. Kenapa? Tak boleh ada halangan. Sebab ini bukan masjid. Kalau masjid apa? Masjid ada pintu, walaupun kunci, ada kunci boleh buka, okey. Tapi kalau tutup habis, tak boleh. Tapi surau mesti buka. Kenapa? Tak boleh ada hail. Tu perlu kita datang masjid atau surau belajar. Moga-moga Allah pilih kita. Bukan pilih kita waktu Ramadan. Pilih kita datang berjemaah, datang mengaji. Sampailah satu hari, van jenazah bawa kita pergi. Akak tahu tak, ada kemungkinan besok orang ambil nama kita dalam WhatsApp grup surau Semenyih ni, Molisi ni, nama kita keluar, gambar IC kita keluar. Dimaklumkan jemaah kita, bukan jemaah pun kadang. Anak tariah je, surau tak datang. Orang tengok siapa ni, tak kenal. Lelaki ni. Siapa ni? Alah lorong tu, kadang-kadang rumah dia nampak. Pintu rumah dia, tingkap rumah dia, lampu rumah dia nampak ke surau masjid. Tapi dia tak pernah hadir. Akhirnya dia terpaksa hadir di depan. Kenapa? Orang nak sembahyang jenazah dia. Sebelum kita dipindah, mari kita berubah untuk datang dan penuhi surau. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.